Yang berhormat menjadi aku Sapit Premier Datuk Amal Jegelas Ugah. Yang berhormat Timbalan Menteri untuk orang ada situ, Datuk Lin dengan Datuk Adil. Seterusnya yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Gigi di situ, yang berhormat Tan Sri Mawan, Datuk Ding dengan Saudara John Nicol. Yang berbahagia residen, pegawai daerah, setiausaha tetap Kementerian Perhubungan dan juga Direktur JKR, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang penuh bagi itu otang hari itu, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pertama kali mengucap terima kasih kepada tuan rumah, saudara yang berhormat Roland, kerana menjemput saya untuk di Muluan ini dan memberi saya penghormatan untuk meresmikan Jambatan Nangalasi. Kalau dulu orang madah, apabila kita nak buat jambatan tu air liu, hari itu air liunya lilih melihat jambatan yang ada. Memang benar bahawa kawasan luar bandar hendaklah kita hubungkan dengan jaringan jalan raya yang harus kita hubungkan kalau ada sungai melalui jambatan. Sebab ialah seperti mana kata Datuk Ahmad Douglas, apabila kita membina jalan pesisiran di mana banyaknya kampung dan rumah panjang, kita terpaksa juga membina jambatan kerana kita banyak sungai. Sungai pun banyak boyak. Jadi apabila kita molah sungai itu, molah jambatan, menyeberang sungai, ia berhendakkan peruntukan yang besar. Kita nanggak gajak dah Batang Lupa. Batang Lupa 1 bilion. Satu jambatan. Tapi Batang Lupa kita malah 2. Satunya yang di Kuala, satunya dekat Seri Aman, Semanggang. 2 saja. Kemana? Bintulu, Jepak. 2 juga. Termasuk di Sebau. Sebenarnya 4 di Kemana. Jadi jumlah jambatan yang kita pola adalah 17. Berkendakkan lebih 6 bilion ringgit. 6 bilion ringgit itu 6,000 juta. Dan 6,000 juta datang daripada hasil negeri kita pun. Kita si minta dengan Kuala Lumpur. Kerana waktu ya Kuala Lumpur Perikatan Harapan di-cancel jambatan kita. Batang Lupa cancel, Rabungan cancel, Batang Igan cancel. Semua cancel. Yang fikir apabila cancel kita teruk. Belum tahu. Hari itu barunya tahu. Bukan ajak kita mula Batang Lupa, bukan ajak kita mula di Rambungan, bukan ajak di Igan. Kita pola Paloh, Batang Lasa, Kemenah, termasuk Nangalasi. Kerana kita rasa, okay, you challenge me, I will challenge you back. And now, I know how to get the money. Apa ilmu pakai saya? Jangan tanya. Kerana kita mesti ada cara menggunakan teknologi, sains dan juga ilmu perakaunan. Financial
re-engineering untuk mendapatkan dana bagi membangunkan Sarawak. Memang benar, apabila saya mengambil alih daripada arwah Pen Sri Denan, pendapatan Sarawak hanya 6 bilion. The latest was 6.8 billion. Saya ambil alih, kami dalam kabinet, termasuklah UGA, semua timbalan menteri cari keadaan ni, nambahkan duit. Last year, 14 bilion ringgit. Dan duit itulah pakai kita beri balik kepada rakyat. Dan kita bersyukur pada Tuhan, kita dapat cari jalan-jalan yang baru. Termasuklah hidrogen, termasuklah air dipecah. Hidrogen tu ya sebenar daripada air. Air, H2O nak air. Siapa dah belajar chemistry ataupun belajar fizik, air kita H2O. Ya tu. Dalam tu H2O, air dia kita. Apa kerja kita? Kita splitkan air tu, mengeluarkan hidrogen dan oksigen. Dan hidrogen tu lah menjadi tenaga yang boleh diperbaharui. Apabila kita ngeluar hidrogen tu, kita boleh jual hidrogen dengan cara kaedah ekonomi baru. Sebabnya apabila saya jadi apai kita, saya introduce digital economy. Pakai Sarawak Pay. Semua digital, tidak pegawai daerah kita pun gunakan iPad, monitor. Pegawai kanan kita semua pegawai kerjaan menggunakan kaedah digital yang mempercepatkan kerja kita dan seterusnya dapat memberikan hasil kepada negeri. Termasuklah SKS. SKS mari kita pakai Sarawak Pay. Pergi ke store, beli beras, beli gula, beli apa aja nak dibeli kita yang perlu untuk makanan kita, bayar Sarawak Pay. Ketek kejap bayar. Dan ini cara baru. Dan kita memberi bantuan masuk akaun kita dalam SP. Jadi tuan-tuan, untuk cara-cara baru kita untuk menambahkan hasil kita. Jadi kalau negeri kita dapat hasil daripada penggunaan wang putih ngatan nature capital, iaitu daripada modal semula jadi, maka ia akan menambahkan pendapatan kepada kita. Yang kita kurang tu, Tuhan sayangkan kita di Sarawak tu. Modal semula jadi kita ada, air kita ada, hujan, matahari kita cukup, nangalasi pun jabatan menggunakan matahari, pakai nerangkan jabatan. Kalau mari terpaksa masang wayar, hari tu pakai matahari, cahaya matahari, pakai nerangkan jambatan. Si kita guguk dalam sungai waktu malam. Cara baru ya. Ni ada wayar menuju ke langit. Si ada. Hanya disebabkan teknologi yang boleh menyimpankan cahaya dan cahaya ditukarkan menjadi tenaga. Nyanukar pun kita sih tahu teknologi dah ya. Jadi kita cukup cahaya, kita cukup air, kita cukup kawasan-kawasan yang mengeluarkan hidrogen, iaitu dari pokok-pokok kita, daripada daun-daun, dari sudut fotosintesis yang mengambilkan karbon. Kini itu dunia berhadapan dengan masalah karbon. Banyak gila karbon, jadi dunia panas. Oleh sebab panas, kita nanggap banyak yang meninggal dunia disebabkan oleh heat wave. Ada banyak lepas lagi, ada flood, iaitu banjir.
Musim panas jadi musim hujan jadi musim panas. Nak kelang kabut dah dunia gitu. Sebab ya kita gunakan teknologi di mana Sarawak ada modal. Kita terima kasih, kita semua ada. Hanya kita kurang ilmu. Apabila Roland nanya, apa ilmu pakai saya? Yuk, terpaksa macam buk yuk. Terpaksa macam buk. Gini gaya nak ambil hidrogen dari air. Terpaksa macam buk. Kini tu orang akan hal nuklear. Nuklear. Yang si berapa selamat. Hari itu dah ada teknologi baru namanya fusion energy. Daripada hidrogen keluar dari air ya, hidrogen pula dipecah. Dengan dua komponennya, react mengeluarkan heat. Heat mengeluarkan current. Kita dah boleh ya. Kena berkendakkan juga air masin. Kita ada air masin. Jadi apa ilmu yang saya pakai? Terpaksa yo, macam buk yo. Jadi YB pun terpaksa macam buk yo. Kena ya ajak pakai kita menambahkan pendapatan kita, apa disebut orang nilai tambah. Kepada apa yang diberi Tuhan kepada kita. Tuhan beri kita keadaan kedato, gunakan akal dan fikiran untuk menambah nilai kepada apa diberi oleh Tuhan dengan kita. Nanggalasi, Julau, Meluan, kawasan Tan Sri, Datuk Mawan sebelah ya. Sampai ke kawasan Betong. Ya beri Tuhan dengan kita. Tanah, hujan cukup, pokok cahaya cukup, pokok dapat ngembang. Bermaknanya gunakanlah ilmu itu untuk menambah nilai termasuk tanah NCR. Tanah NCR sahaja tidak dapat memberi pendapatan. No use to have land if you don't work on the land. Kalau you work on the land, you need the knowledge. You terpaksa cari ilmu. Kini tu, kalau tanam tabat sawitnya ada range-nya. Yang pun distance, antara pokok dengan pokok. Kalau distance pokok ya, tanam lagi dengan pokok, tree. Macam kalapayan. Apabila nya tumbuh cepat, nya provide shade kepada kelapa sawit. Dan kelapa sawit boleh tumbuh dengan sempurna. Kerana pokok tu nyampun growth better than kelapa sawit in term of growth. Kalau kelapa sawitnya baik, maka buahnya baik. Buahnya pula bukan ngeluar minyak kelapa sawit. Tempurungnya, kanalnya. Kanalnya pecahkan, mengeluarkan biomass. Pecahkannya, keluar biomass, bahasa Iban, aku nak nemu biomass, bahasa Iban. Dan biomass tu, kalau kita pecah dengan baik, nya mengeluarkan biomass dan juga biofuel. Biomass tu boleh menjadi makan ternakan, animal feed. Animal feed kita boleh ternak sapi. Bukan grazing, open grazing, tetapi feedlot. Dan apabila sapi makankan ternakan yang bukan import, tapi daripada hasil kanal, tempurung ya, tentu sekali sapi gemuk. Kalau sapi gemuk, harganya tinggi. Kami hari raya haji, mencari sapi. 12,000 sikok di Kuching. 12,000 per head. Ya pun sapi kurus.
Yang keluarnya tulang aja. Jadi kalau kita gunakan ya, kita boleh ternakan sapi, kambing, apa juga haiwan. Kita import makanan haiwan. You save there. Mana additional income to the farmers. Ya bagus sikit kanalnya. Yang keluar biogas. Biofuel boleh keluar biogas. Biogas boleh jual minyak belon. Apa disebut sebagai ekonomi kitaran, ekonomi berpusing. Sapi tadi kita tahulah sapinya makan mesti ada nak dikeluarnya. Nak dikeluar sapi ya adalah meten, ada hidrogen saja. Jadi nak tahu berkisar. Jadi ada tanah NCR, CD kerja, no fine. But you add to NCR. Barulah income kita bertambah. Jadi terpaksa kita keluarkan tu. Saya coba di Lubuk Antu, Sakra, untuk mengeluar. Setidaknya minta modal 30 juta gitu, yang keluar bahan dijualnya 58 juta. 58, daripada 30 jadi 58. Sebab biarlah apabila kita mula jalan, ada tanah kerjakan. Saya ucap tahniahlah tadi saya dari Simpang situ nangka semua tanah kita diusahakan dengan lada, dengan kelapa sawit. Tahniah kepada Wang Nanggalasi. Tapi mesti diperbesarkan. Apabila ia keluar, kita dapat ekspor barang kita ke luar negara dan kita pun pengeluaran akan mempunyai hasil. Jadi tuan-tuan, sebab ialah apabila Robert Roland minta jambatan lagi ya, kena biar pergi sekolah, ni makin perahu. Dan nak lemak ya, kedai ya bergoyang. Ni dapat berjalan ujung-ujung bergoyang. Punya bergoyang ajak saya dah hal, punya ya terputus je. Kedai jambatan Satok. Ndakkah teruk kita? Jadi YB nata kau ajak, go ahead ajak tu. Hari itu sudah ada. Jadi tuan-tuan, inilah kerja kita. Tapi saya fikir muka aja. Listnya panjang dengan saya tu. Ada lagi. Ada lagi. Jadi saya bolehlah dengan adanya pendapatan negeri kita bertambah, kita kongsi dengan rakyat. Pertamanya kita nak upgrade tanah, jeraya tanah tadi. Dari Jalan Nangga Lasik ke Balut di kawasan Suchong, satu Cucung. Jadi kita mulahlah jalan tu, kita upgradekan. Ngekot kata ada JKR 92 juta. Bukannya 92,000 yo, juta yo, 92 million. Okeylah kita naikkan. Dan juga YB itu minta mula jalan di Jalan Lijan. Kerana kawasannya banyak penghuninya. Jadi hari itu pun lulus juga lah. Dan harganya lebih kurang 80 juta. Dan ada lagi jalan disebutnya situ. Jalan Nangga Entai, Rumah Sang, Kemalih dan juga jalan-jalan kecil. Boleh tahan juga itu banyak. Harganya estimate JKR 150 juta. Jadi hadiah hari jadi sayangan kita. Ialah 3 buah jambatan tu semuanya berharga 322 juta. Ini akan meningkatkan prasarana di kawasan tu. Tu bukan air liau tu. Kerana kelak air liaunya keluar apabila jambatan jalan tu siap. Udaya, tadinya nyebut. Jalan yang menuju ke Layar. 6.9 kilometer.
5.9 kilometer. Lebih kurang 6 kilometer lah, yo. 6 kilometer lah, ya. Tidak mulai estimate lah. Berpuluh juta juga tu lah. Tapi saya memang nyokong lah. Seperti mana juga Douglas jalan tu. Sebab daripada kawasan tu, Meluan, kita pergi dengan jalan tu ke Betong. Kita dah mula jalan dan juga jambatan 2. Batang Lupa 1, Batang Lupa 2. Yang Batang Lupa 2 ialah melalui Lingga ke Seri Aman. Betong ke Seri Aman 20 minit. 20 minit. Jadi itu 6 kilometer. Berapa minit enggak? Campurlah jalan yang ada lebih kurang 30 kilometer. Pergi Betong. Mau jalan 60 kilometer sejam, 60 kilometer per hour, only 30 minutes. To reach Betong kan tak? Betong ke Seri Aman 20 minit. Baru apa? 30 campur 20 apa? 50 minit. Apabila Seri Amannya 2 simpang, sikit sanggup ke Seri Aman, sikit menuju Sebuyo. Pakai Batang Lupa 1 ya, siap. Sebuyo siap. Berapa minit enggak? Kita datang Kuching lebih kurang 2 jam setengah. Dari situ Kuching 2 jam setengah. Ni mau remote area. Meluan dah. Part of Kuching dah. Ya. Jadi bermakna adik kakak kita di Meluan, rumah panjang kita datang Kuching 2 jam. 2 jam setengah datang Kuching. Orang kampung kata aho-aho di Kuching. Boleh balik lagi ke Meluan. Within 1 day. Maknanya kawasan tu membuka. Pasaran buka. Produk kita dapat dijual dan diekspor. Bukan saja di Serikir termasuk Kuching. 2.5 hours. Mari Kuching ke Batu Tujuh. Dekat 2 jam. Hari tu Kuching ke Meluan insya-Allah by 2030 only 2.5 hours. Tapi mau jaga juga lah perpaduan kita. Kita mesti bersatu. Kalau kita asyik bersatu, tangga tempat lain yo malah bertembak. Pemimpin siapa mikir hak rakyat. Kena pemimpin takut kena step. Siapa lagi belakang tu aku kena jatuh. Tak ada. Tapi kita GPS stable dan saya dan rakan saya dapat menumpukan dengan ilmu yang tadi untuk menambah pendapatan Sarawak. Hari itu dunia ayo melihat Sarawak. Dunia. Hari mari saya dengan satu delegasi daripada Saudi Arabia. Saudi Arabia mula bandar baru bernama Neom. Harganya 8.4 bilion US dollar. Kita tahu negara Arab. Negara Arab siapa air. Cuaca siapa? Notok pekan barunya nya dapat kontrol cuaca. Nama syarikatnya Aqua. Cemennya datang. Hari mari jumpa saya. Nya tahu kita ada kekuatan dalam tenaga. Jadi tuan-tuan, adik kakak di Nanggalasi, orang Arab datang jumpa kita. Saya terus aksen. Saya tu ngakak hal, nyalah te ilmu sains tu. Ilmu sains tu. InsyaAllahnya akan melabur di Murun dan juga sebagian batang air. Ngeluar berapa elektrik? 2,000 megawatt. Jadi ini yang keluar dan kita ada karan lebih, kita jual lah karan kita ke Singapura, ke Semenanjung termasuk Indonesia. Bermakna kalau kita jual karan kita keluar dari negara, pendapatan bertambah. Sebab ya saya kata tadi, ilmu mesti dipertingkatkan. Dan ia akan memberi hasil kepada kita. Pasal nok lain ya banyak situ. Ladang-ladang, 5 juta boleh lah.
YB, 5 juta. Sama gagangan jambatan tu, okey lah jalan ladangnya. Menteri Kewangan kedua ada situ. Douglas Menteri Kewangannya ya. Kedua. Kaya nok lain kita akan bincang termasuklah entiti untuk hiliran lada, termasuklah air kita kena jebab tu. Kini itu adalah untuk kita menguatkan saluran air di seluruh Sarawak. Kini itu bajetnya semua Sarawak tu 4 bilion lebih. Kita sih dapat bergantung dengan KL. Kita guna dana kita pun. Dan sudah tentu Notok akan mengambil kira apa yang dikehendaki di kawasan tu lah melalui Kementerian Utility. Termasuk yang saya heran kini itu adalah wang madah jula itu kawasan miskin. Yang pun ekonomik data sih betul. Saya madah cobalah pergi ke lapangan. Try to gauge it. Kerana dari sudut miskin dan kaya, mengikut ilmu ekonomi, berdasarkan pada aset. Bukan cash. Aset plus cash. Saya pakai Menteri Perumahan. Saya bangun Sibu Jaya. Dan juga wang beli rumah di Sibu Jaya cash. Termasuklah wang dari kawasan tu. M-Bank pun terkejut. Bank M-Bank. Kena beli rumah, wang lain makin loan. Nya cash. Termasuklah anak kita yang bekerja di luar negara yang memberikan bantuan kepada ibu bapa. Selain daripada hasil daripada kebun kita. Jadi saya madah dengan Menteri Ekonomi waktu ya, saya madah, your calculation is wrong. No calculation is based on what you see, but based on your asset. Ya, your basic economy. Ya, lahnya heran kita dapat pendapatan lebih. Ya. Nok lain siapa saya kongsi ya kita pun bah. Pandai-pandai kita lah untuk menguatkan ekonomi kita. Dan yang agak pelik, kalau yang miskin, si Kanada minta mati layat parking. Si kena anak. Kalau nya miskin, lewat juga minta parking banyak. Mana? Banyak motor lah ya. Kalau banyak motor, bermakna standard livingnya tinggi. Nah, singambah. Notok guna sikit. Hari tu, YB minta mati story parking. Di kawasan Kampung Meluan tu. Mana? You got the cars. Ni ada car free. Gagah motor kurang-kurangnya 100,000 lebih. Kalau halak lebih kurang ke 300,000. Saya kawasan Gedong. Ada seorang ketua kaum, saya sih punya mas itu, takut income tax ngehubung. Yang pada saya, YB, saya bawa beli kereta lah. Apa? Ini kereta, dekat jaga rumahnya. Oh, loan mana? Si. Saya pun beli cash. Jangan you madah, junjung kena tax you. Bermakna, that reflect kita pun standard of living dah meningkat. Kalau Meluan minta mati, saya fikir kucing minta, tu Meluan minta. Terpaksalah saya tetap kata. Permanent Secretary Menteri Tanah ya, Kementerian Tanah terpaksa mula site SPA untuk kita approvekan apa yang diminta oleh saudara Yang Berhormat Roland. Kita kapit juga. Kapit, saya pakai motosikal. Dari Sibu ke Kapit. Nak ngetes jeraya yang siap. Apabila saya datang ke Kapit, maka orang dah mula pakai jeraya. Kapit traffic jam. Traffic jam, apa pintanya? Smart traffic light. Kalau mari ni ada you dream of Kapit having traffic jam. Kini tu traffic jam di Kapit. Bukan Kapit, sampai ke balik. Saya pergi balik ke Kapit sampai sejam. Pakai motor.
bermakna sudah sampai kawasan ke pedalaman. Jadi ini pembangunan yang kita bawa dan insya-Allah Wabi kita akan lihat site-nya untuk kita bangunkan multi-story parking. Kelak kita nungkah sidak Kuala Lumpur suruhnya melihat multi-story parking. Miskin ke kaya orang situ. Dan seterusnya yang lain kita akan lihatlah dari masa ke semasa. Tapi yang inilah kita lulus hari itu. All together, I think about $500 million plus your road to Kuching. Saya sebut tu Betong, saya sebut tu ke Kuching. Sebab enggak 2 jam, 2 jam setengah pergi ke Kuching. Jadi kami ke Kuching pun datang boleh ke Muluan waktu durian. Jadi tuan-tuan ya ajak daripada saya ucap tahniah dan syabas kepada orang di Nanggalasi dan juga di Muluan tu dan seluruh Julau kena mendapat pembangunan infrastruktur kita. Tapi yang penting jagalah perpaduan kita. Banyak cerita tu, ada juga mungkin kita maju gila, kita bagus gila, ada orang jealous. Jadi human character. They may not like the success of another group people or another person. They will try to make sure that you are not that successful. Kini itu macam-macam cerita, kononnya kita GPS, ada tension. Kalau kita pecah, pecahlah apa kita yang hendak bangunkan. Jaga Sarawak. Ngintu Sarawak. Dan juga kalau tika jaga baik-baik, kita berikan delivery kepada rakyat. Yang penting ialah masa depan anak kita. Sebab ya kerjaan GPS di bawah pimpinan saya dengan sokongan rakan-rakan, kita nak memberikan pendidikan percuma di peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Kerana yang kurang kita kini itu ialah modal insan. Modal nature kita ada. Modal insan kita kurang. Tahu tak sebelum saya duduk, saya cerita kita, sebuah syarikat yang melabur di Bintulu. Di antara syarikat Korea dengan Jepun. Tokoyama dengan OCI. Nya buatkan bahan untuk smartphone kita. iPad kita termasuk solar. Berkendak 200 jurutera. Sebab ialah saya minta kita ada program dengan Universiti ICAT dengan program mengeluarkan anak kita yang ada ijazah dalam apa disebut sebagai semiconductor program. Dan kita dapat menghasilkan chip. Hari itu pun kita dah mula design chip oleh anak kita pun. Dinamakan insya-Allah lah ujung tahun tu mendapat IP antarabangsa, ia akan memberikan lagi pendapatan kepada negeri kita. Jadi kalau nak nyebut kedak ni kita dapat menambahkan pendapatan, ia terpulang kepada anak kita yang ada ilmu yang terkini. Jadi tuan-tuan sekali lagi ucap tahniah dan saya dengan rasminya lah meresmikanlah jabatan Nanggalasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.